Okay, InsyaAllah kita mulakan kelas kita malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada dengar bunyi kereta motor lalu tu biasa So harap dapat ni lah dapat cope dengan keadaan malam ni. Okay. Sorry tak dapat buka video. So sebab malam ni pun akan banyak share screen lah. Kita akan share screen. So purpose untuk malam ni kita nak belajar pasal exchanger yang ada dekat Malaysia ni. More to crypto lah. Exchanger ni untuk pengetahuan semua, tempat kita nak jual beli. Main purpose dia untuk kita jual belilah kripto. Asal-asal kripto ni wujud dulu just transfer mode lah. Mana kita boleh transfer Bitcoin, transfer Ethereum melalui P2P. Okay, istilah P2P ni maksudnya peer-to-peer lah. Direct. Contohnya daripada Abi kan. Abi kepada Hadi. So dia direct. Menggunakan address je. Menggunakan address, dia boleh transfer terus Bitcoin dari Abi ke Hadi. Itu sebagai contoh lah. Okay. Lepas tu wujud ada banyak lah. Ada banyak exchanger yang wujud. Selepas tu yang mana dia exchanger ni lah yang berperanan macam menaikkan atau menentukan harga lah, harga pasaran. Bila ada demand and supply, dekat pasaran exchanger ni, pasaran kripto ni, kat situlah harga bergerak. So setiap exchanger tu dia orang akan ada graf dia masing-masing lah. Dan setiap exchanger juga dia punya harga coin yang dijual tak sama. Berbeza dari segi dia punya spread, dari segi dia punya fee, dari segi dia punya function macam ada function, extra function lain lah. Okay. So malam ni kita tengok a few exchanger yang ada. Sekejap, saya share screen. Okay. So siapa yang boleh nampak ke screen? Boleh Okay. So siapa yang pakai Apple akan ada App Store lah, dan siapa yang pakai Google boleh ke Play Store. Okay. Yang pertama sekali kita nak search exchanger yang orang cakap legit lah, ataupun legally traded dekat Malaysia ni adalah Luno. Okay. Ni Luno. So siapa-siapa yang tak tahu lagi, Luno ni dah dapat, maknanya dah diiktiraf lah ataupun dapat sertifikat daripada Security Commission untuk menjalankan perdagangan kripto ni lah, ataupun digital asset. Kalau siapa yang join kelas yang first dulu, masa saya explain tentang decentralized wallet, tu saya tunjuk contoh SafePal kan. Jadi saya tunjuk ada satu bahagian tu saya tunjuk daripada website Security Commission lah, dan salah satunya Luno. So kalau mula-mula nak terlibat dengan Bitcoin ke kripto ni, saya sarankan untuk download Luno ni. Sebab dia senang, simple dan straight to the point lah. Sebab dia just function dia simple, beli, tunggu harga naik dan jual. Okay, tapi kelemahan dia apa? Kelemahan dia dia ada, kalau untuk Malaysia dia limited lah. Coin yang dia offer sangat limited. Tak silap saya sekarang ada 5 atau 5 atau 4 macam tu je. Dia ada Bitcoin, Ethereum, Ripple. Lepas tu dia ada, kalau tak silap dia ada BCH, Bitcoin Cash. Tu berapa? Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Satu lagi Litecoin, ada 5. Okay. So dia sangat limited lah. So function dia just boleh beli, jual. Lepas tu satu lagi boleh send lah, boleh send ke wallet lah. Okay. So ini Luno. Okay, boleh explore sendirilah Luno.
Lepas tu kita ada tokenize. Okay, sambil kita tengok tu, saya explain lah antara benda-benda yang wujud ni, dia ada pro and cons dia lah. Exchanger ni, setiap exchanger ni dia ada pro and cons dia. Okay, so macam ni rate dia dapat 3.2 je. So saya pun tak ada, tokenize ni saya tak ada, so kena get. So saya pun tak tahu apa kelebihan dan kekurangan tokenize ni lah. Kalau berminat boleh explore sendiri tokenize. Okay. Selain tu yang aktif, yang pengguna Malaysia aktif guna adalah Binance. Tapi Binance malangnya dulu boleh download. Untuk pengguna Apple ke Android ke, dulu boleh download Binance. Tapi sekarang kalau search memang tak ada lah. Kalau search dia akan keluar yang related to Binance Coin je. Itu BNB. So antara yang ni pun tak ada Binance Coin ni, Huobi, KuCoin, tapi macam MetaMask, Coinbase, Trust Wallet ni semua ni boleh trade BNB lah, sebab yang ni more to decentralized lah, kecuali Coinbase. Macam Get.io ni pun tak silap centralized juga. Jadi exchanger ni dia fungsi dia adalah centralized lah. Maksud centralized ni berpusat, dia ada syarikat yang urus. Berbeza dengan yang saya explain wallet SafePol 2 minggu lepas, yang first class hari tu, dia decentralized, which is tak ada company yang ada kuasa terhadap kita punya aset tu lah. Okay. Okay, antara Binance, kalau macam Android still boleh download sekarang. Cumanya ada risiko sebab kita kena download APK file lah. Just pergi kat Google search je Binance APK download. Dan boleh download Binance lah dari situ. Okay, Binance. Saya tunjuklah apps dia. So apps dia macam ni lah. Kalau nampak dekat screen, ni warna hitam, dia punya logo kuning. Macam ni. Okay, so Binance ni kelebihan dia banyak sangat function. Okay. Dan dia sentiasa update lah, dia sentiasa improve function-function dia. Kalau dekat Binance ni, saya sangat suka function earn dia. Sebab earn dia, dia ada macam-macam lah sekarang. Ni Polkadot auction ni baru ni, saya pun tak explore lagi. Okay. Ni earn ni, kita boleh kembangkan lagi kita punya, maknanya kalau kita dah beli coin-coin tu, function dia macam farming atau staking lah. So kalau kita contoh kita ada Axis kan, Axis coin, gaming punya ni kan, gaming ataupun NFT punya coin ni. So kalau kita stake dekat dalam earn ni, kita boleh dapat return up to 100% within a year. Ni estimated APY, annual percentage yield. Okay. Itu boleh, dia dah ada filter dah. Dia dah boleh suggest best for beginners, nak apa, Solana punya staking, apa yang kita boleh ni, Matic punya staking kan. Okay. So ini antara function Binance lah. Okay. Dia ada saving. So saving ni macam kalau bank, fixed deposit lah. Okay. Lepas tu kita ada staking. Staking ni pun ada macam-macam lah. Ada lock staking, ada DeFi staking. Okay. DeFi staking ni awal-awal lagi dia dah bagi risk warning dah. Maknanya dia ada risiko lah. Okay. Dia ada risiko. So risiko dia kalau harga jatuh, kita boleh loss lah. Kalau macam lock staking ni, kenapa dia tak ada risiko? Sebab kita lock siap-siap amount value of kita punya crypto tu. Bukan dalam dolar lah. Contoh macam PNT kan. So minimum lock dia 20 PNT. So kita lock memang 20 PNT, bukan PNT in dollar. Okay. Okay, lepas tu ni kalau ni elakkanlah macam crypto loan. Kalau macam yang melibatkan berhutang ataupun leverage, kita cuba elakkan. Sebab hukum dia still ni lah, kalau dari segi Islam, hukum dia tak jelas lah. Maknanya hukum dia dia dikategorikan sebagai syubhah lah. Okay.
Sama ada ni yang tu crypto loan ni, maknanya kita boleh pinjam, kita ada crypto, kita boleh buat loan, maknanya berapa USD kita nak guna untuk kita trade. Ataupun futures ni pun tak galakkan, kalau boleh elakkan terus lah. Mana tak galakkan tu jangan ni lah, jangan cuba-cuba explore lah kan, margin ni ke kan. Okay, kalau boleh kita ni je, guna spot je. Spot ni kita based on chart dia, harga drop kita buy, harga naik kita jual, sell. Buy low, konsep dia konsep investment macam biasa, buy low, sell high. Okay. Okay, ni Binance, okay. Binance pun ada wallet dia sendiri. So wallet dia apa? Kita tengok dulu. Okay. So wallet ni tempat kita simpan kita punya crypto asset lah. Tapi semuanya dia centralized lah. Diurus oleh Binance. Kelebihannya kalau kita terlupa password ke apa ke, kita boleh refer kepada Binance lah. Kita boleh email dia apa semua kan. Okay. Kita ada funding ni, maknanya dulu dipanggil P2P. Sekarang dah tak ada, ada P2P. Tapi dia suruh ke funding lah. Funding ni dia ada banyak function. Boleh P2P, boleh kita nak bayar. Maknanya kalau memang certain country tu accept Bitcoin atau crypto as payment, so kita boleh bayar terus. Kita boleh pay, maknanya kita masukkan ID dia ke email dia ke, ataupun kita receive, maknanya kita macam ni, macam duit now apa semua kan. Ataupun kita transfer. Transfer ni dalam wallet kita lah. Okay. Okay, settle Binance. Next kita ke Huobi. Okay. Huobi kena update lah. Okay lah. So ni Huobi. So Huobi ni still boleh guna, boleh download. Tak ada restriction lagi, tak keluar lagi. SC tak ada keluarkan macam watchlist ke apa ke terhadap Huobi ni. So kita boleh guna lagi lah. Okay, Huobi. Dan function dia pun lebih kurang je macam tu. Cuma nanti dekat part lepas ni saya akan explain network pula. Dekat part network tu kita kena hati-hati sikit lah, supaya kita tak rugi dekat bahagian gas fee dia ataupun transfer fee dia. Okay. Next adalah KuCoin. Okay, KuCoin. KuCoin ni pun adalah exchanger yang kita still boleh gunalah kat Malaysia. Okay. Tu je lah. Setakat ni yang exchanger yang kita boleh guna dekat Malaysia. So far ada soalan tak? Sebab malam ni bajet macam tak nak kelas lama-lama lah. Sebab kita lebih kepada santai-santai kan. Okay, soalan kalau ada. Kalau nak chat pun boleh. Ada yang send chat ke? Okay, tak ada soalan eh? Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan kepada ni lah. Network ataupun chain. Tak ada eh? 1, 2, 3. Okay, tak ada. Okay. Okay, kalau tak ada, kita teruskan kepada network. Okay. So, kalau network ni, boleh tengok, boleh Google network in blockchain. Okay. So, chain code. Chain in crypto. Type of chain.
perform main type. Ni lebih kepada main type dia secara general. Ni saya nak explain, maknanya dia punya different of network lah. Type of network kot. Macam ERC ataupun TRX. Ni. Okay, ada banyak lagi lah sebenarnya. Okay, so macam ni dia tunjuk a few network yang available kan. Okay, so macam ni dia tunjuk Omni network, ERC 20 and TRC 20. Okay, so kalau Omni ni network untuk Bitcoin, ERC ni Ethereum punya network, TRC ni Tron network. Okay, saya suruh berhati-hati sebab ni fee dia. Kalau bayangkan kita nak transfer satu Bitcoin, kita kena bayar 35 USD untuk fee sahaja. Fee ni dia punya ni lah, charges lah. Maknanya tak kisahlah satu Bitcoin ke satu, tapi dia lebih kepada Bitcoin lah. Tapi usage advice dia large amount, low frequency. Maknanya value yang transfer besar tapi frekuensi dia kurang, kekerapan dia kurang. Tapi kita kena prepare 35 USDT. In Bitcoin lah, dia akan tolak lah daripada Bitcoin. Contoh kita hantar 0.1 Bitcoin, dia akan tolak siap-siap. So yang kita akan receive, orang yang kita send tu, dia tak akan terima in full lah 0.1. Dia akan tolak lah. Amount dia lebih kurang 35 USD. 35 ni kali 4.2, berapa? Boleh kira lah. Dalam 120-130 ringgit kan. So burn lah, benda tu burn lah. Dari segi transfer speed pun dia agak slow lah. Mengambil masa half an hour, 30 minit hingga 2 jam baru sampai. Bitcoin tu baru sampai. Okay, yang kedua ERC. Okay, ERC network ni Ethereum punya network lah. Nanti lepas ni saya akan tunjuk fee tu dekat Binance. Okay, Ethereum network ni transfer speed dia ranging from a few minutes to 10 minutes. Okay, so Ethereum ni antara kelebihan yang bagus Ethereum ni, dia selesaikan soft issue slow ni lah. Tapi dari segi fee dia still tinggi. Okay, tapi dari segi safety, of course lah, Omni ni paling tinggi lah sebab dia Bitcoin kan, dia main network lah asal-asal dulu kan. Safety still high, ERC ni. Maknanya Ethereum network ni. Usage advice medium amount, maknanya dia advice kita untuk kalau penggunaan medium dan untuk trading lah. Untuk kita trading dia sarankan guna ERC ni lah. Ni bila artikel ni dia tulis. Tak ada tarikh pula. Sebab rasanya lama dah ni. Maknanya wujudnya ERC ni kemudian dia improve lagi wujud dah EVM. Dan dari EVM tu lah bila developer dah maju, dia pun solve issue fee tinggi ni. Okay. Next adalah TRC 20. So kita boleh differentiate between all the network ni based on address dia lah. Address dia kalau macam Omni ni start begin with number 1 or 3. Ni 183 ni ataupun 3 berapa-berapa kan. Okay, kalau ERC network 0x. Kemudian address lah. TRC T. Okay. Nanti kita tengok dekat Binance macam mana rupa dia. Okay, transfer speed. Okay, dia dah solve lah isu ni. Dari segi minit ke tak sampai, dari segi maknanya dari dalam saat pun dah boleh sampai hingga ke a few minutes lah. Fee pun dia solve. 2 USD dah boleh transfer dah. Mungkin lagi murah. Lower than 2 USD ni kita boleh dapat. Okay, dari segi safety moderate. So boleh kena hack lah. Tapi agak susah lah. Bila dia dah di blockchain ni, agak susah lah untuk hack. Ada a few lah type of hack. Kalau nak tahu jenis hack ke apa, boleh dapatkan buku lah. Okay, buku tu nanti saya post lah dalam grup. Kalau ada siapa-siapa yang tak masuk lagi dalam grup tu, grup FB tu,
ataupun grup WhatsApp Sekolah Kripto tu, boleh search Sekolah Kripto. Kalau yang nak join grup WhatsApp kita, boleh contact number yang dekat poster. Okay. Untuk usage advice, maknanya kalau kita nak transfer small amount dan high frequency, kekerapan yang kerap lah, banyak kali kita nak transfer, dan dalam jumlah yang kecil. Contohlah kita nak hantar dalam value tu dalam 5 USD je. Takkan kita nak guna sampai bayar fee je 30, tapi orang yang sana dapat 5 USD. So agak rugilah kalau kita guna Ethereum ataupun Omni Network. Better kita pilih sama ada Tron Network ataupun yang murah, Binance Smart Chain Network. Tu antara yang murah lah. Okay. So apa lagi yang kita boleh tengok kat sini? Tak ada lah. Okay, kita tengok ni lah. Kita terus ke Binance ni. Okay, siapa ada apps Binance boleh ni buka. So kalau kita nak transfer, kita boleh pergi ke spot dan pilih coin yang kita ada lah. Contoh kita nak transfer coin tu kan. Contoh saya ada Dogecoin lah. Okay. So Dogecoin, kita pergi dekat withdraw. Maknanya kita nak keluar lah. Okay. Bila kita nak withdraw, dia suruh pilih network. Okay. Kita baca. Transfer network. Please make sure that the currency is charged and withdrawn on the same network. Otherwise, the currency withdrawal cannot be successful. Okay. So, bila kita nak transfer coin kita ni, kita kena make sure network yang kita guna ni adalah sama lah. Sama ada BEP20 ke, BEP2 ke, TRC20 ke, Omni Network ke kan, ERC20 ke. Okay. So, contoh yang ada kat sini, BEP2, BEP20, Dogecoin. So, kat situ pun boleh tengok dah fee dia dah stated dah siap-siap. Kalau BEP2 fee dia 1 Doge, BEP20 1.07 Doge. Kalau Dogecoin punya network 5 Doge. Okay, agak-agak tinggilah. So biasanya bila kita paste address, dia boleh read terus lah. Dia boleh read terus network apa yang kita guna. Okay. So ni Dogecoin punya network lah. Dia ada 2 je. Okay. Contohnya kita buka BNB. Okay, BNB kita boleh tengok network apa yang available. Okay, ada 2 je. BEP2, BEP20. Ni fee dia lah. 0.0005. So dalam ringgit tu lebih kurang tak sampai RM2. Tak sampai RM2 lah, tak silap. Tak sampai RM2 ke RM1 macam tu je. Okay. Tu kalau BNB lah. Contoh, okay, Wave. Wave ni pun dia ada network dia sendiri. Okay, network dia network Wave lah. Ada satu je Wave. Ada satu je network. Itu Wave. Dia dah tunjuk dah siap-siap. Dia punya estimated arrival time. So dalam 9 minit lah. Maksimum lah ni biasanya. Maksimum plus minus. Okay, Wave ni antara, kalau nak tahu pasal Wave ni, kita boleh join kelas hari Ahad ni. Ihsan akan explain lagi pasal chain Wave ni. Banyak lagi lah kita boleh manfaatkan Wave ni. Okay. Contoh lain adalah Matic. Okay, ni pun dia ada dia punya network sendirilah. Matic ni banyak sikit. Okay. Ni yang saya cakap. Fee kalau Ethereum ni, tengok 9 Matic. Sekarang harga Matic lebih kurang $2. 2 kali 9 dah $18 dah. Maknanya kalau Ethereum network kita kena provide $18. So paling murah sekali Polygon lah setakat ni. Polygon network. Maknanya Matic ni dulu asalnya dia 2 company yang berbeza, 2 kripto yang berbeza. Tapi Polygon ni dia dah macam merge lah. Dia merge dengan Matic. So Matic tu dia punya nama coin dia, Polygon tu nama network dia. Okay. Ni untuk Matic. Okay. Antara ni, ni pun dia ada network dia sendiri, Digibyte. Okay. Digibyte ni ada network dia sendiri. So ni pun agak murah lah, 0.2. Dan harga Digibyte pun baru berapa sen? 5 sen. Tapi Digibyte ni malangnya, dia punya isu, tak ada isu sangat, tapi developer dia tak develop network Digibyte ni. Okay.
Okay, ni pun antara yang ada network dia sendirilah, VeChain. Boleh tengoklah harga dia. Dia naik 12%. Siapa yang beli semalam, dia dah untung 12%. Tengok graf dia. Okay. Tunggu dia, kalau nak beli, tunggu dia turun sikit ke. Ataupun monitor lah, boleh monitor lah. Ni yang boleh favorite lah. Kalau nak tengok yang saya punya, yang saya dah favorite, ni lah a few coin yang saya dah favorite kan. Okay, boleh tengok ada BTT. Macam BTT ni pun dia guna Tron Network. Lepas tu boleh tengok XRP, BET, VeChain lah. Ni VeChain, Chiliz. Chiliz ni NFT coin. Okay. Ni Monero ni. Monero pun agak good lah. Dia punya ni, price movement dia. Ni Tron. Okay. Okay. So, apa lagi XRP ni pun tak silap dia ada network. Dia ada ni Ripple. Tapi dia suspended lah sekarang. Dia ada ni. Okay, BEP2, BEP20, Ripple. Tapi dari segi fee lebih kurang lah. Dia mahal sikit lah, 0.01. Beza 1 sen. Okay. Apa lagi? Okay, tu dari segi network lah. XLM ni ada ke dia punya network? Okay, ada. Stellar Lumens. Ni pun ada dia punya ni lah. So agak murah lah, 0.02. Kalau kita guna BEP20, 0.76 XLM. Tapi network ni kita kena ingat dia macam highway. Okay, kita ada plus highway, kita ada Duke highway. So bila kita dah masuk highway tu, kita kena duduklah dalam highway tu. Dan kita guna dia punya currency pun, currency yang highway tu terima. Kalau lebih kurang macam country lah, macam currency country kan. Kalau macam duduk Malaysia, kena guna ringgit. So samalah case ni. Network tu dia macam country lah, senang kita nak ni kan. Dia macam negara. So negara tu pakai mata wang apa. So sama juga macam ni, network tu pakai mata wang apa. Mungkin ada certain country dia multi currency. Dia terima US dollar pun dia terima. Ringgit pun dia terima, contohlah kan. Ringgit pun dia terima. Rupi pun dia terima. So sama juga konsep macam inilah kripto ni. Okay. So tu je untuk network. Okay. Ada soalan? So kalau tak ada apa. Alright. Okay. Tu je. Any question? Ni ada chat dari chat ni. Tak ada. Okay. Boleh tanya soalan? Kalau ni kita ada berapa orang ni? 7 orang. Termasuk saya lah. Tak ada soalan? Hello. Ke cakap seorang ni? Okay. Okay ke semua? Okay Alright. Tak ada soalan ke? Boleh tanya? Boleh tanya. 1-2 soalan. Okay. So far clear Okay. Okay. Ke laju sangat? Jual KYC yang KYC? Kalau dalam dia ada. Maksudnya KYC dari segi apa tu? Okay, KYC ni dia nama full dia Know Your Customer. So kalau macam biasanya centralized wallet, centralized exchanger ni dia akan untuk kita, in order untuk kita jual beli tu, awal-awal dia dah minta lah untuk kita upload kita punya IC, kita punya detail lah kan, untuk dia approve kan. So
Itu je, KYC ni sama macam kita buka account bank apa semua kan. Bezanya kalau centralized ni dia ada KYC. Kalau decentralized memang tak ada KYC lah. So kita tak tahu address tu siapa punya. 0x bla 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 bla, belakang tu ada apa nombor tu kan. Tak tahu siapa punya. So tu decentralized wallet lah. Tu bezanya decentralized dengan centralized. So centralized ni dia akan ada KYC lah. Of course dia ada KYC sebab dia diuruskan oleh syarikat kan. So peranan dia pun dah macam bank lah sekarang. So susah untuk orang scam sebab dalam exchanger ni antara peranan dia adalah untuk kita tukarkan mata wang kita, contoh ringgit nak tukar kepada crypto asset kan. Kalau macam Binance tu dia guna USDT. So kita boleh guna antara mode of payment dia, kita guna P2P lah. So function KYC ni untuk mengelakkan daripada kita kena scam lah. So kalau kita contoh kita transfer kad dia, lepas tu dia tak bagi kita USDT. So kita boleh bagi tahu Binance ban profile ni sebab dia scam kita. Kalau macam Luno, beza Luno dia tak ada P2P lah, dia tak ada peer-to-peer. Kita tak boleh beli daripada contoh nak beli sebab dia memang ada currency ringgit siap-siap dah dalam Luno. So kita boleh guna ringgit terus beli Bitcoin ke, beli Ethereum ke, beli Litecoin ke, beli XRP ke. So kita boleh terus beli guna ringgit. Tu je KYC, tak ada benda yang macam bombastik sangat pun. KYC ni nama je lah, nampak macam KYC kan. Sebab semua tengah macam KYC ni, KYC tu. Untuk mengelakkan, first untuk mengelakkan AMLA dengan TFP lah, Terrorist Finance punya ni kan, funding ke apa kan. Okay, tu untuk KYC lah. Ada beza lah kalau kita tak license dengan IC. License dengan IC. Dia kan KYC ni kan kalau satu exchanger dia ada dua jenis kan yang kita kena letak. As long as dia boleh verify lah dokumen tu, tak ada beza rasanya. Sebab sekarang dia macam dah advance dah, macam dia just nak gambar IC kita, lepas tu dia nak suruh kita selfie. Supaya dia boleh verify yang IC tu pemiliknya adalah kita sendiri, bukannya IC orang lain, muka orang lain. As long as identification card tu, ID kita tu, tak kisahlah pasport ke, IC ke, lesen ke, boleh match dengan muka kita. Itu je KYC. Harap terjawab lah. Okay. Lagi? Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada apa-apa. So kelas malam ni setengah jam je. So tak nak drag lama-lama. Wah, dah pukul 10 kan. Mungkin kita Ahad ni mungkin kelas akan lama. So wave chain agak menarik lah sebenarnya bagi saya. Sebab saya pun dah guna wave chain ni sejak bulan 8, bulan 7 macam tu. So far farming dekat situ ataupun staking kat situ agak memberangsangkan lah. Kalau siapa yang dia tak minat sangat trading, dia tak suka tengok chart apa semua kan, dia lock je siap-siap dia punya crypto kat situ. So dia boleh dapat ada yang daily return, ada yang monthly return. So depends lah apa yang kita pilih tu. Okay? Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan bagi 10 saat, 10, 9. Ada. Azin. Okay. Ya. Macam ni. Contoh kan. Okay, tadi kan kita ada Azim ada cerita pasal apa tu yang transfer tu kan guna TRC lagi tadi? Network tu, kan? ERC. Network tu kan. Okay. Network tu kan. Contohlah. Aku ada coin. Okay. So aku guna TRC. Network TRC. Tiba-tiba aku tersalah ambil address lain. Macam mana probability coin tu? Burn ke atau still boleh dapat balik? Okay. Antara probability yang boleh berlaku, awal-awal lagi dia reject payment tu. Maknanya dia detect address tu, dia terus reject. Dia cakap, okay, dia tak terima. Kemungkinan kedua yang boleh berlaku,
burn kita apa coin kita tu tergantung. Coin kita tu dekat blockchain lah. Tapi kita nak retrieve balik tu tak boleh sebab kita macam dah send kat alamat tu kan. Tapi malangnya coin tu macam tergantung dekat situ sebab penerima tu bukan orang yang kita nak hantar. Contohlah siapa IR ni siapa nama sorry? Ikuan. Ikuan. Okey, contoh Ikuan nak hantar dekat Abi kan. Hantar 100 XRP contohlah. Guna sepatutnya guna TRC network contoh kan. Tu hantar terhantar ke address Abi bagi BSC, Binance Smart Chain BEP20 kan. Betul. Jadi daripada kita punya wallet tu contoh Tron punya network kan, Tron punya address. Betul. So dia akan tergantung dekat tengah-tengah. Sebab kita tak guna bridge. So ada satu function dalam crypto ni dia panggil bridging. Bridging ni kita untuk tukar network lah. Contoh daripada apa tadi Tron network ke BSC. So dia ada satu tengah-tengah tu untuk dia tukar, dia bridge. Antara network yang bridging ni Harmony tak silap. One Harmony, lepas tu ada a few lah yang kita boleh bridge. Tapi ada few lah yang aku terbaca komen sebelum ni, dia ada tertukar address, dia punya coin hilang. Yalah, ada probability memang hilang lah. Betul lah. Maknanya kalau macam aku cakap tu, benda tu dia termasuk dia ada hole dekat blockchain tu. Kira hilang lah. Kira kita tak boleh nak ambil balik. Lepas tu sebab blockchain ni kan sistem, dia tak ada orang yang kawal lah. Melainkan kalau kita guna centralized network, so kita boleh email dia lah, cakap kita tersilap ke apa, mungkin dia boleh tolong trace dekat mana. Betul. Apa tu, so kena berhati-hati jugalah nak tengok address tu kan. Betul. Sangat penting lah kalau kita nak transfer ke, kita nak receive ke, kita kena make sure address yang kita guna tu betul refer kepada network orang tu nak bagi. Kita tanya siap-siap. Kalau nak senang, kalau dah pandai, kita just minta address dia tu. Sebab daripada address tu kita boleh tahu dah. Kalau macam tadi kan tunjuk Omni tu, dia start dengan 1 atau 3. Kalau macam EVM ataupun Ethereum, biasanya EVM, Ethereum, BSC, depan tu 0x. Untuk kita senang nak tu lah. Lepas tu satu lagi TRC, dia start dengan huruf T. Tron Network T. So ada few lagi lah macam Matic tak silap sama je dengan EVM sebab dia biasanya koin-koin yang baru wujud sekarang ni ataupun network yang latest lah, mostly pakai EVM lah. Dia panggil Ethereum Virtual Machine. Sebab dia ambil daripada konsep Ethereum tapi dia improvise. Okay. Ada lagi soalan? Dia yang bridging tu kena buat later lah. Lepas kita dah detect salah. Tak. Bridging tu kena buat siap-siap. Kita sendiri kena buat. Maknanya kita awal-awal lagi kita tak boleh silap lah. Kalau silap tu kemungkinan boleh hilang lah koin macam Ikuan cakap tadi kan. Koin tu kita boleh hilang lah. Alright. So ada lagi soalan? Boleh kalau tak nak buka mic boleh hantar chat. So tak ada, kat chat pun tak ada. So kita cuba habiskan sebelum 10 suku lah. Okay. Kalau macam Wave Network, kelebihan dia, kita boleh set alias. Alias ni maknanya kita boleh daftar, cuma kena bayar lah. Ada a few Wave lah kena bayar. Contohnya macam aku dah set, kalau korang guna Wave, korang nak transfer ke wallet orang lain, boleh just masuk macam aku punya address Azim Zahari. So kalau guna Wave Network, just masuk je Azim Zahari, dia automatic detect full address. Macam kalau kita tengok address ni kan panjang kan, ada berapa huruf ataupun berapa karakter tu kan, boleh sampai 20-21 karakter tu. So kita boleh simplify dia lah. Tu kelebihan Wave lah. Adalah a few network lain boleh buat juga. Tapi so far yang Wave lah yang aku tahu. Okay. Ada 2 minit lagi. Okay, ada soalan?
Alright, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu kelas kita malam ni. Terima kasih semua yang hadir malam ni. Terima kasih kepada Abi juga sebab organize kita punya kelas malam ni. So, siapa yang berminat nak dapatkan buku, boleh contact aku atau Abi lah. Telefon aku 013-930-8113. Semua ada kot nombor aku. Okay. Boleh join kita punya group FB. Search je Sekolah Kripto. Dah set private group. So just ni request. Kita akan approve lah. Kalau nak join group WhatsApp, mostly dah ada kot dalam group WhatsApp sebab tahu kelas ni pun dari group WhatsApp kan. Tu je lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, aku serahkan Abi lah kalau ada apa-apa sepatah dua kata nak bagi tahu kan. Thank you Azim sebab sharing masa ni. Yang join malam ni, so, just nak remind malam Azim lepas tu satu lagi mungkin sekolah kripto tapi saya nak bincang dengan Azim sama ada dia punya kewajaran dia kan. Letak konten-konten untuk blockchain dengan cryptocurrency ya. Okay, selamat malam. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Bye.